Sekarang saya jemput Yang Berhormat Pandan. Mulakan dengan 15 minit. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya mulakan dengan salam takziah kepada keluarga Yang Berhormat arwah Kri Datuk Hasbullah Osman. Moga Allah mencucuri rahmat atas roh beliau. Datuk Yang Bertua, terima kasih kesempatan diberikan untuk Pandan membahas rang undang-undang bekalan belanjawan 2021. Saya merafak sempah menjunjung kasih kepada Kewaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agung atas titah tuanku kepada semua ahli kita yang berhormat berkenaan belanjawan 2021 ini memberi keutamaan kepada rakyat dan negara demi mengatasi pandemik COVID-19. Saya juga ingin berkongsi dengan ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini peringatan Khalifah Islam kedua Saidina Umar Al-Khattab kepada pemerintah berkaitan wang negara. Beliau menyarankan terdapat 3 perkara yang perlu diberi perhatian. 1, hendaklah dipungut dengan kadar jumlah yang tidak membebankan. Perlu dibelanja kepada mereka yang berhak dan jangan sekali-kali dibelanjakan kepada mereka kepada perkara yang tidak berfaedah. Kedudukan saya Umar mengatakan dengan wang negara adalah samalah kedudukan di antara pengamanah harta anak yatim. Jika saya berkemampuan, tidak mengambil sedikit pun. Dan jika saya perlu atau dia kemampuan, saya akan mengambil mengikut keperluan minimum. Itu yang betul. Jika kita amati kenyataan media Istana Negara pada 4 November, Seri Paduka Baginda mengzahirkan penghargaan atas semangat bipartisan dan bermuafakatan dalam kalangan parti-parti politik. Baginda juga menzahirkan harapan agar kerajaan memperhalusi sebaik-baiknya cadangan yang telah dikemukakan bagi merangka belanjawan yang bersifat inklusif, komprehensif serta berpaksikan kebajikan rakyat, pemulihan ekonomi negara dan pembendungan efektif wabak COVID-19 ini. Saya berpendapat bahawa keadaan rakyat yang rentan dengan izin vulnerable akibat wabak COVID-19 sepatutnya menjadi asas utama dalam rangka belanjawan 2021 yang seharusnya memberi manfaat kepada rakyat terbanyak. Wabak COVID-19 ini di Malaysia sekarang berada dalam gelombang ketiga dengan situasi ketidakpastian yang sangat tinggi dengan izin extremely high uncertainty. Oleh itu saya mencadangkan agar Parlimen menubuhkan jawatan kuasa pilihan khas berkaitan wabak COVID-19 yang bipartisan bagi meneliti aspek-aspek dasar pembelanjaan dan pentadbiran berkaitan wabak COVID-19 serta berfungsi hingga wabak ini diisytiharkan tamat. Datuk Yang Bertua, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Senator Menteri Kewangan yang menemui wakil-wakil Pakatan Harapan selama kira-kira 2 jam bagi kami menyampaikan cadangan-cadangan kami, dan saya sangat berharap ianya bukanlah sekadar dengan izin public relations exercise sahaja, tetapi saya ingin menyaksikan satu norma baru berlaku dalam negara kita apabila the government of the day dengan izin bersedia menerima dan melakukan perubahan pada kandungan belanjawan sebelum pengundian untuk meluluskannya. Saya merujuk kepada ucapan-ucapan perbahasan yang disampaikan oleh Yang Berhormat Pak Dixon, Yang Berhormat Kuala Madam Baru, Yang Berhormat Subang dan juga pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang lain. Saya setuju dengan mereka supaya belanjawan mengambil kira unjuran yang realistik mana nak dapat duit ini dan memberi keutamaan kepada penyelesaian pelbagai masalah yang dihadapi rakyat terutama semasa wabak ini. Belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator 11 hari dulu ada pelbagai aspek kelemahan yang boleh diperbaiki. Frontliner satu yang betul. Umpamanya, pembelanjaan untuk barisan hadapan frontliners dengan izin tidak menyeluruh dan ada dalam kalangan mereka yang merungut proses permohonan bayaran kerja lebih overtime adalah rumit dan membebankan bukan meringankan dalam kerja teruk, risiko tinggi. Selain itu kita juga boleh menukarkan status mereka yang berstatus pekerja kontrak. Masa kita perlu, kita ada kontrak. Tapi tukarkan mereka kepada pekerja tetap. Kerajaan perlu memastikan bahawa dalam mereka melaksanakan tugas, keluarga dan anak-anak mereka seharusnya diberi perhatian daripada sudut insentif penjagaan anak-anak, keselesaan belajar dan jaminan suasana pekerjaan yang selamat.
dan langkah-langkah untuk melindungi mereka terjamin. Langkah ini penting sebagai penghormatan dan pengiktirafan yang sikit sebanyak dapat membantu mereka, memberi motivasi pada mereka di samping mengurangkan kerisauan petugas-petugas mengenai keluarga mereka. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh petugas Barisan Hadapan dan yang bertungkus lumus dalam usaha mengawal penularan wabak ini. Datuk Edi Betua, Belanjawan 2021 mestilah membendung hakisan kemajuan gender equality atau gender equality dengan izin yang disebabkan oleh pandemik COVID. Semasa pandemik ini, kemunduran untuk wanita di Malaysia amat ketara dalam 3 aspek, termasuklah keselamatan daripada keganasan berdasarkan jantina atau dengan izin gender-based violence dan keselamatan dalam pekerjaan. Pertama sekali, pelaksanaan tempoh kawalan pergerakan PKP ini telah menyebabkan peningkatan risiko keganasan rumah tangga. Belanjawan 2021 mestilah mengutamakan perbelanjaan untuk meningkatkan penguatkuasaan undang-undang dan perkhidmatan sokongan untuk mangsa kes keganasan berdasarkan gender. Misalnya, pihak kerajaan boleh menyediakan satu inter-agency fund dengan izin untuk melatih responden pertama, termasuk pegawai polis, perubatan dan kebajikan untuk mengendalikan kes keganasan berdasarkan gender. Pada masa yang sama dengan izin unpaid care work. Tambahan kita ketika keluarga terkurung di rumah telah menyebabkan lebih sukar bagi pekerja wanita menumpukan masa yang diperlukan untuk bekerja bergaji. Oleh itu, dasar belanjawan mesti menutup jurang gender dalam pekerjaan yang berterusan. Datuk Edi Betua, berdasarkan kajian agensi mampu yang dijalankan mulai 26 November 2018 hingga Jun 2019, nisbah pekerja sosial di Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM berbanding penduduk Malaysia adalah sangat rendah. Iaitu seorang pekerja bagi setiap 8,500 rakyat Malaysia. Berbanding dengan Singapura atau UK, United Kingdom, sekitar seorang untuk 3,000 penduduk. Dan Australia sekitar seorang untuk 1,000 penduduk. Ternyata JKM menjadi tulang belakang Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Memerlukan dukungan lebih di mana mereka ini dipertanggungjawabkan menyalur bantuan makanan. Berdasarkan perangkaan JKM dari Mac hingga April 2020 tahun ini, JKM telah mengendalikan kira-kira 500,000 penerima bantuan COVID-19. Maka wanita, warga emas, anak-anak semuanya di bawah payung kementerian ini. Selain itu, apabila pihak kerajaan menyelaraskan had baru pendapatan garis kemiskinan PGK dalam rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibentangkan pada tahun hadapan, JKM menjangkakan kes kebajikan juga akan meningkat sebanyak 2 kali ganda. Malangnya KPWKM hanya diperuntukkan jumlah 2.6 bilion, kurang daripada 1% daripada jumlah 322 bilion ringgit belanjawan 2021 tanpa pertambahan peruntukan substansial bagi KPWKM berbanding dengan tahun 2020. Perkara ini adalah amat tidak munasabah memandangkan Malaysia mempunyai 15.9 juta wanita bersamaan 48.5% rakyat Malaysia. Hampir separuh daripada rakyat Malaysia adalah wanita. KPWKM pada hemat saya wajar dijadikan kementerian kanan sekiranya kita ingin menangani pandemik ini. Datuk Edi Betua, seterusnya saya mengalih pertumpuan perhatian kepada kesihatan mental. Sejak pelaksanaan tempoh Pemerintah Kawalan Pergerakan PKP ini pada awal tahun ini, Pusat Panggilan Talian Kasih telah melaporkan bahawa jumlah panggilan yang diterima telah meningkat sekali ganda daripada 6,770 kepada 12,240 panggilan berbanding bulan Oktober. Pihak NGO seperti Befrienders dan Women's Aid Organisation juga telah mengalami kadar peningkatan yang ketara dalam jumlah panggilan dan mesej WhatsApp. Untuk makluman semua, kesihatan mental dan penyalahgunaan bahan boleh mencetus keganasan rumah tangga atau penderaan kanak-kanak. Dan ada yang menjadi akibat daripada keganasan rumah tangga atau penderaan kanak-kanak jadi mental. Oleh itu,
Kita menyambut baik pengumuman pihak kerajaan berkenaan peruntukan 24 juta untuk menangani isu kesihatan mental serta usaha pencegahan keganasan dan kecederaan sangat diperlukan memandangkan tempoh tekanan dan ketidaktentuan ekonomi ini. Namun demikian, pihak kerajaan perlulah memberikan maklumat dan butiran secara lebih lanjut mengenai program-program dan bagaimanakah rakyat dapat memanfaatkannya. Pada pendapat saya, pihak kerajaan haruslah memperuntukkan sekurang-kurangnya 5 juta khusus untuk beroperasi dan menambah baik perkhidmatan pusat panggilan talian kasih. Termasuklah perkhidmatan talian kecemasan 24 jam yang dikendalikan oleh orang awam dan NGO. Tujuan peruntukan ini juga boleh digunakan untuk memberi latihan kepada pegawai yang mengendalikan pusat panggilan untuk meningkatkan keberkesanan dan kemampuan mereka. Jangan ditutup. Masa mula-mula dulu, kerajaan baru nak tutup talian kasih. Datuk Yang Betul, kita harus menerima hakikat bahawa kita tidak akan kembali dengan izin business as usual pasca pandemik ini. Penyelesaian biasa tidak akan berkesan. Kesenjangan, ketidaksamaan akan bertambah luas. Pekerja tanpa perlindungan sosial yang kuat akan dipinggirkan. Dan rakyat yang tidak mempunyai banyak permulaan sebelum pandemik ini akan ditinggalkan lebih jauh. Justru saya memohon pihak kerajaan untuk lebih komited memperkuatkan kesejahteraan rakyat yang teramat rentan dalam lapisan rakyat masyarakat negara kita. Datuk Yang Betul, big data dengan izin ada di DOSM, SSM, KDN, KWSP, KSM dan PEKESO. Sudah cukup sebagai permulaan untuk digabungkan dengan data pekerja sektor informal yang telah dimulakan oleh pihak MDEC untuk sektor ekonomi gig. Big data ini dengan izin memainkan peranan penting dalam kita menyenarai dan mensasarkan apa-apa bantuan kepada mereka yang memerlukan. Dianggarkan hampir 2 juta pekerja sektor informal yang paling vulnerable dengan izin kerana tidak berdaftar dengan SSM, KWSP, PEKESO dan MDEC. Dengan adanya maklumat lengkap serta kepakaran big data dan analytics ini dengan izin yang ada pada DOSM, PEKESO dan lain-lain, golongan profesional berupaya membuat job matching dengan izin, padankan dengan profil mereka pekerja dan majikan, lokasi majikan dan pencari pekerja, pencari kerja, kekosongan pekerjaan, tahap kemahiran dan latihan yang diperlukan. Saya berharap YB Perdana Menteri dan YB Menteri Sumber Manusia yang berada dalam Majlis Pekerjaan Negara menyediakan peruntukan secukupnya untuk memastikan padanan kerja dapat membantu lebih ramai rakyat mendapat pekerjaan yang setimpal. Sekaligus turut mengurangkan masalah underemployment dengan izin dalam kalangan graduan. Pakej rangsangan one-off ini diperlukan tetapi tak sustainable. Kita berharap menggalakkan ramai lagi rakyat kita mengisi kekosongan tempat pekerja asing dengan ganjaran dan insentif yang lebih baik. Seperti yang telah dimulakan melalui Malaysia at Work. Dalam masa yang sama, apa-apa untuk menguruskan PKP, PKPP, PKPB, PKPD, MKN perlulah mengambil kira keperluan sektor perniagaan dan perusahaan dan perkhidmatan. Dan jangan tergesa-gesa tukar sana, tukar sini SOP yang boleh mengelirukan, menjejaskan ramai lagi pengusaha dan pekerja. Merujuk pada KWSP, terima kasih pada kepada KWSP kerana mendengar rintihan rakyat dan yang disuarakan oleh wakil-wakil rakyat kita. Apakah lebih menyeluruh jika iSinar merangkumi mereka pencarum yang pendapatan mereka telah dipotong 25% ke atas. Walau bagaimanapun kita mohon agar proses ini dipermudahkan. Ini nak buat janji temu, lepas tu nak pergi sana, tak cukup orang, tak cukup pekerja, tunggu lama-lama. Ini kita perlukan, rakyat memerlukan wang itu secara segera. Dan juga saya ingin mengatakan bahawa kerajaan mempertimbangkan menilai semula pelaksanaan moratorium bayaran bulanan ke atas pinjaman perumahan, kenderaan serta perniagaan industri kecil, mikro secara bersasar. Datuk Yang Betul, sikit lagi saya mohon, ini penting ya. Saya mencadangkan supaya allowance dan yuran pengurusi mana-mana ahli yang berhormat yang menjadi pengurusi mana-mana JLC, JLIC dikurangkan sebanyak 50%. Dan pengurangan ini
disalurkan, bukan kurang-kurang saja macam tu, disalurkan sebagai tanggungjawab sosial korporat atau CSR kepada tabung COVID. Sebab YB ni telah bergaji pun kan. Dalam masa yang sama, leadership by example, PM, Menteri Kanan, Menteri-Menteri dan Timbalan Menteri pun dipotong 10%. Datuk ini betul, dah tutup dah ni. Saya ingin sekali lagi tegaskan pentingnya belanjawan terbesar ini dilihat sebagai amanah. Dan kita mengagihkan khazanah negara kepada yang berhak dan terdesak supaya maruah manusia terpelihara dan kita berlaku adil. Itu sajalah yang saya nak katakan, dan saya harap bahawa kalau dana operasi dan dana komuniti pusat khidmat parlimen sama rata diberikan kepada pembangkang dan juga blok kerajaan, saya rasa bahawa ahli parlimen pembangkang pun tidaklah rasa gundah untuk memotong 10% kesalurkan kepada tabung dengan syarat semua ahli parlimen kerajaan juga tertakluk kepada potongan yang sama. Akhir kata, demi kepentingan rakyat dan negara, saya berharap semua akan membuatkan jangan membuat apa-apa kenyataan menggugut bahawa bayaran jawat awam, gaji awam tidak akan diluluskan seandainya tidak dapat dibayar seandainya pelanjawan. Janganlah begitu. Sebab kita tidak pernah mempertikaikan emolumen penjawat awam. Jadi pelanjawan 2021 ini mestilah inklusif, bukan eksklusif. Komprehensif, bukan terhad atau sempit. Dan belanjawan memperjuangkan kebajikan rakyat, pemulihan ekonomi negara dan membendung efektif wabak ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pandan.